Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Cikgu Nuralis Adisha binti Mu'udin. Awak boleh panggil Cikgu Adisha, okey? Okey, Cikgu akan mengajar pelajar semua subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1 ataupun RBT tingkatan 1, okey? Okey, sebelum Cikgu mulakan pelajaran kita hari ini, okey, Cikgu gunakan PowerPoint, okey? Sebelum tu Cikgu nak tunjuk ke awak semua dua gambar, okey? Dua gambar. Ni gambar 1 dan gambar 2, okey? Cikgu nak awak fikir dan awak fikir apa perbezaan dan kaitan gambar ni, dua gambar ni, okey? Okey, awak semua boleh fikir, okey? Kalau ni, okey. Okey, baiklah. Cikgu rasa semua dah dapat tahu dan fikir apa perbezaan dia. Cikgu bagi tahu, okey. Berdasarkan gambar yang awak tengok ni, okey, dua gambar. Satu perabot ataupun kerusi sofa, okey. Yang kedua ialah gambar yang menunjukkan perabot dan juga harga dia. Okey. Okey, ni kalau awak tengok dua gambar ni, apa cikgu boleh kaitkan, okey? Kalau awak nak beli perabot, dia mesti ada harga dia kan? Okey, harga dia tu kita boleh sebelum tu kita anggarkan berapa harga ni satu set katil ni berapa, 600 lebih. Kalau satu set sofa, okey, berapa, 300, 400 lebih, okey. Okey, itulah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, iaitu menentukan anggaran kos, okey. Okey, tajuk yang kita akan belajar ini ialah dalam buku teks 2.16 itu penyediaan anggaran kos. Okey, anggaran kos ni macam-macam lah. Yang kos yang awak nak beli satu benda, dia mesti ada. Kita boleh buat dulu anggaran dia berapa-berapa kan. Okey, itulah maksud dia. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah awak semua dapat menyediakan anggaran kos, okey? Okey, cikgu mulakan. Okey, itulah objektif kita pada hari ini. Sebelum ni awak semua dah belajar kan dengan cikgu Nuriza, iaitu tentang pengurusan projek reka bentuk apa semua kan. Okey, perancangan projek, skop kerja semua. Okey, hari ni cikgu teruskan dengan penyediaan anggaran kos, okey? Okey, apa itu penyediaan anggaran kos? Okey, cikgu baca Cikgu baca untuk pelajar semua. Okey, penyediaan anggaran kos ialah satu proses yang wajib dilakukan oleh perunding bahan yang bertindak sebagai bahan rujukan kepada pihak pelanggan. Okey, kalau awak nak bagi mudah, awak semua ada buku teks, okey? Buku teks ataupun awak semua boleh buka buku teks digital. Bagi siapa tak ada buku teks, awak semua boleh buka buku teks digital untuk awak buka muka surat 40 cikgu cek. Okey, muka surat 40 awak buka buku teks, okey. Sampai tu cikgu baca untuk awak, okey. Yang kedua ialah perunding bahan bertanggungjawab menyediakan peruntukan kewangan kepada pihak mereka bentuk sebelum menyediakan reka bentuk produk atau perkhidmatan. Maksudnya perunding ni perunding ni lah yang bertanggungjawab dalam menyediakan peruntukan kewangan ni kepada pihak pereka bentuk sebelum mereka menyediakan reka bentuk produk ataupun perkhidmatan mereka. Okey. Yang ketiga, ni yang paling penting, terdapat dua kaedah yang boleh digunakan dalam menyediakan anggaran awal kos, iaitu okey, untuk menyediakan anggaran kos ni terdapat dua kaedah, okey, dua kaedah yang boleh digunakan, okey, iaitu yang pertama kaedah unit ataupun kuantiti dan yang kedua ialah konsep SMART. Okey, kita tengok lebih mendalam satu persatu ni, okey. Okey, ni cikgu ringkaskan kaedah dia penentuan anggaran kos ni, okey. Okey, ni kaedah yang pertama, iaitu kaedah
utility ataupun kuantiti. Okey. Kaedah utility ataupun kuantiti ni ialah anggaran mengikut kuantiti barang ataupun perkhidmatan. Iaitu kita anggaran tu anggaran mengikut kuantiti barang ni, misalnya kalau kita nak beli barang tu, kita nak beli botol. Okey. Okey. Berapa kita nak beli, kuantiti lah, berapa banyak kita nak beli, 2 ke 3 ke, macam tu. Okey, yang kedua ialah berdasarkan bilangan unit pengguna. Okey, berdasarkan bilangan unit pengguna ni, okey, kita kira berapa orang yang nak beli ni, berapa orang yang nak guna ni barang awak ni ataupun perkhidmatan awak ni. Okey. Yang ketiga ialah cepat dan mudah tetapi kurang tepat kerana tidak menghitung kos keseluruhan. Okey, kaedah untuk kaedah utility ni ataupun kuantiti ni, dia cepat dan mudah tetapi dia tak adalah tepat, fully tepat kerana tidak untuk kaedah ni dia tidak menghitung keseluruhan barangan. Okey, dia just hitung kuantiti dengan bilangan je. Okey, contoh dia awak nak beli sebuah meja. Okey, awak nak beli meja lah. Okey, harga sebuah meja tu RM35, RM35. Okey. Tapi untuk awak nak beli ni untuk satu kelas awak. Okey, satu kelas awak ni ada 15 orang. So awak perlukan 15 buah meja. Okey. Yang ni cara pengiraan dia macam awak buat matematik biasa, okey. So jadi awak darab je lah. Awak nak 15 meja termasuk dengan awak sekali, pelajar semua. Okey, 15 buah meja, pelajar semua darab dengan berapa harga sebuah kos meja tadi, iaitu RM35. Okey, 15 meja darab dengan RM35. So jadi jumlah dia, anggaran kos dia ialah RM525. Okey. Okey, apa cikgu boleh cakapkan kaedah utility ni ataupun kuantiti ni, dia lebih pada kaedah yang kuantiti yang yang secara ringkas, yang cepat. Okey, dia tak hitung satu persatu, dia just kira awak nak beli apa, lepas tu berapa yang awak nak, macam tu je. Okey, yang ni okey, senang sikit. Okey, kita pergi kepada kaedah yang kedua, iaitu berkonsepkan SMART. Apa ini SMART? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, SMART ni, S stand for specify ataupun dalam bahasa Melayu dia tujuan ataupun objektif projek awak tu. Maafkan cikgu. Okey, objek. Okey, cikgu sambung. Okey, S stand for specify ataupun dalam bahasa Melayu tujuan ataupun objektif projek. Okey, sebelum awak nak buat projek tu, awak dah ada jalan kerja dia, kertas kerja dia. Okey, lepas tu awak mesti tahu tujuan ataupun objektif projek awak tu dibangunkan tu. Okey, untuk apa? Okey. Okey. And then okey, lepas itu M stand for measurable. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu dia ukuran kewangan. Okey, ukuran kewangan ni dia lebih dari apa yang cikgu bercakap. Ukuran kewangan ni ialah kos yang terlibat. Okey, awak ukuran kewangan awak ni awak dah draft awak buat. Okey, awak buat satu draft. Okey, apa ukuran dia? Apa kos yang akan terlibat? Kos kayu ke? Misalnya nak buat meja macam tadi, kayu ke, apa ke, paku ke, macam tu. Okey. Seterusnya A stand for attainable ataupun keupayaan melaksana. Okey. Attainable ni dia bahasa Melayu dia keupayaan. Okey, apa keupayaan awak untuk melaksanakan benda ni? Okey. Yang keempat iaitu R stand for realistic. Okey, realistic ni dalam bahasa Melayu dia ataupun sesuai dengan kehendak pengguna. Okey, kalau awak misalnya awak nak buat satu meja. Okey, realistik tak? Okey, kehendak pengguna dia untuk siapa? Okey, awak kena tengok juga kalau meja tu untuk budak sekolah rendah, realistik ke? Sesuai ke untuk kalau awak buat besar tinggi? Tak sesuai. Kalau untuk pelajar sekolah
Menengah tak apa, macam awak sesuai sikit, tinggi sikit, sederhana ke macam tu. Kalau untuk meja guru, okey, meja guru takkanlah sama besar dengan meja awak. Awak kena besarkan lagi. Okey, itu dia. Realistik dengan kehendak, sesuai dengan kehendak pengguna. Okey, dan yang terakhir ialah iaitu T for time bounds. Okey, iaitu masa menyiapkan projek. Okey. Okey, bagi cikgu, time bounds ni jangka masa. Okey, awak macam jangka masa awak. Okey, awak jangka masa bila awak boleh siapkan projek ni. Okey. Okey. Okey, seterusnya bila awak dah konsep SMART ni awak dah tahu dah satu-satu. Dia yang pertama, S for specify, N for M for measurable, A for attainable, okay, R for realistic, D for time bounds. Okay, seterusnya cikgu nak bagi contoh pada satu persatu ni. Apa S ni untuk apa, M ni untuk apa, contoh dia satu persatu. Okay. Okay, ini ialah contoh aplikasi konsep SMART dalam penentuan anggaran kos tadi. Untuk kaedah utility ni senang je, awak tahu dah. Senang je jalan kira dia. Okey, untuk konsep SMART ni kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama S stand for tujuan ataupun objektif projek tu. Okey, awak buatlah ni contoh dia. Misalnya ni projek dia. Nama projek dia sarung kotak tisu. Okey. Tujuan awak buat projek untuk sarung kotak tisu ni untuk mengumpul dana bagi kelab pencinta alam. Okey. Tujuan dia awak nak buat ni untuk awak nak kumpul dana untuk kelab pencinta alam. Okey, bilangan yang awak nak buat sarung kotak tisu ni ialah 100 unit. Okey, awak listkan satu-satu. Awak senaraikan satu-satu. Okey, lepas tu yang keempat ialah sasaran. Okey, awak nak tuju ni sasaran nak jual ni kepada siapa? Okey. Kalau macam ni, contoh dia guru sekolah dan ibu bapa. Misalnya kalau awak nak jual gula-gula. Okey, untuk siapa? Untuk kanak-kanak kan? Okey. Tujuan projek. Okey, yang ni cikgu rasa S ni senang. Cikgu pergi kepada M, iaitu pengukuran pengagihan kewangan. Okey, untuk pengukuran pengagihan kewangan ni dia ada tiga cara. Okey. Yang pertama iaitu A for kos bahan. A ialah untuk kos bahan. Okey. Untuk awak buat kotak tisu tadi, apa bahan-bahan yang awak perlukan. Okey. Dan juga kos dia. So awak yang pertama awak list lah. Awak senaraikan berapa bahan. Okey, bahan apa yang pertama? Kain kapas bercorak, kain kapas tidak bercorak, span, render, kun, benang, getah elastik, bunga reben. Okey, kuantiti dia ni pula. Okey, dia ada 4, dia punya tu, dia ada bilangan, bahan, kuantiti, kos unit, jumlah dia. Okey, kalau untuk kuantiti ni, untuk kain kapas bercorak awak perlukan 25 meter. Okey, kos unit dia untuk 1 meter iaitu RM9. So jadi awak darab je lah. Okey, cikgu kira. Okey, kita try kira balik. Walaupun dia ada contoh, kita kira balik. Okey. Okey. Okey, 9 darab 25. Okey, maksud dia dia 1 meter dengan harga dia bersamaan seunit dia 1 meter RM9. Tapi kuantiti yang awak perlukan untuk kain kapas bercorak ni 25 meter. So awak darab RM29 darab 25 meter. Jadi jumlah dia RM225 RM. Okey. Kalau untuk bahan yang kedua, bahan kapas tidak bercorak, 25 meter juga. Tapi dia murah sikit. Kos unit dia 1 meter RM7. So awak darab je lah 25 darab ataupun RM7, RM RM7, awak darab 25 meter. Dapatlah RM175, RM175. Okey, untuk span pula. Okey, kos unit dia lagi murah, RM4. Tapi dia nak 25 meter juga. Okey, awak darab je lah RM4 darab 25 meter. So dapatlah RM100. Okey, yang ni pun sama, render 300 meter dia nak. Tapi harga seunit dia 100. Lepas tu kod 100 meter, harga seunit dia RM1. Benang pula 4 buku. Okey, harga sebuku dia
RM2.50. Okey, getah elastik pula harga seunit dia RM8, RM8 pula 80 sen. Okey, bunga Ray-Ban pula 50 sen satu. Lepas tu dapat jumlah dia, awak darab semua ni darab ni darab ni darab ni. Lepas tu inilah jumlah dia. Okey, ni untuk jumlah ni untuk jumlah ni untuk jumlah ni. Okey, lepas tu awak tambah semua ni jumlah ni. Jumlah dalam RM ni yang RM225, RM175, RM100, RM300, RM100, RM10, RM40, RM100. Awak tambah semua, so dapatlah jumlah dia, iaitu jumlah dia RM150. Okey, ni untuk yang pertama, kos bahan. Kita pergi pula B, iaitu kos upah. Okey, kos upah ni awak kira ni dia punya formula lah. Cikgu boleh cakap untuk kos upah ni dia punya formula. Kos upah bersamaan dengan bilangan pekerja darab masa darab kadar upah sejam darab bilangan hari. Okey, bilangan pekerja, berapa pekerja yang awak gunakan. Okey, misal dia cakap sini 5 orang. Okey, 5 orang. Masa pula berapa masa yang diperlukan tu nak buat ni dalam sehari. Okey, 8 jam. Okey, misalnya contoh dia 8 jam. Okey, 5 orang darab 8 jam. Lepas tu darab lagi kadar upah sejam. Sejam ni berapa awak upah ni? Pekerja ni sejam RM5. Okey, darab pula RM RM5. Lepas tu bilangan hari. Berapa hari yang awak perlukan untuk siapkan benda ni? Okey, 2 hari. Awak darab 2 hari. Jadi jawapan dia dapat kat sini, awak tulis kat sini. Jawapan dia 400 RM, RM400. Okey, ni untuk kos upah. Senang je. Okey, yang ketiga ialah kos overhead. Kos overhead ni macam kos yang bil elektrik, bil air, okey, bil telefon ke kalau awak gunakan telefon. Okey, kos overhead ni pula. Okey, awak list je lah, awak senaraikan je lah apa kos overhead yang awak perlukan. Yang masa yang ni contoh dia 2, bil elektrik dan bil air. Okey, perkara dia bil elektrik dan bil air, kos ataupun hari dia, kos bersamaan dengan sehari lah ni. Maksud dia RM RM5 satu hari. Bil air pula RM2.50 satu hari. Lepas tu tadi kan 2 hari kan, tadi yang dicakap tadi ni, bilangan hari dia 2 hari yang digunakan untuk siapkan ni. Okey, so awak darablah 2. Okey, awak darab 2. 5 darab 2, RM10. Lepas tu RM2.50 darab 2, RM5. So dapat total dia RM15. RM RM15. Okey, lepas tu untuk awak kira jumlah kos modal dia keseluruhan tadi. Kos bahan tadi, jumlah kos bahan ni RM1,050. Okey, kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, kos bahan tadi ni RM150 ni. Okey, kos upah ni dia punya jumlah ni RM400. Awak tambah dengan kos overhead tadi RM15. Lepas awak lepas tu awak tambah ni, inilah total dia RM1,465. Okey, lepas tu awak nak kira kos pengeluaran seunit sarung kotak tisu ni pula. Okey, jumlah kos modal ni awak bahagi dengan 100. Lepas tu awak dapatlah dia punya kos pengeluaran seunit kotak tisu ni yang awak nak jual ni RM yang kos modal je ni, tak campur untung lagi ni. Kos modal dia RM14.65. Okey, untuk awak nak jual, awak nak campur dengan untung dia sekali. Okey, awak nak jual berapa? Kos jualan ni, dia punya formula kos jualan, kos modal tambah peratusan keuntungan. Okey, tapi kat sini awak pilih dia bagi contoh 100% keuntungan. Okey, so jadi dia kos modal tadi ni RM14.65 tambah dengan dia nak peratusan keuntungan dia 100% juga, keuntungan dia sama. So tambah
RM14.56. Okey. RM14.65 tambah dengan peratusan keuntungan dia RM14.56. So total dia RM29.30. Inilah yang awak akan jualkan kepada cikgu dan ibu bapa tadi. Kos dia RM29.30 satu kotak tisu, sarung kotak tisu. Okey. Okey, seterusnya tadi dah S dah siap, M dah siap. Okey, seterusnya A untuk apa tadi? Keupayaan melaksana apa? Boleh dilaksanakan atau dicapai berapa? Okey. Misalnya awak nak kira keuntungan ni. Keuntungan sama dengan kos jualan tolak kos modal. Okey. Kos jualan tadi awak nak jual berapa tadi? RM29.30. Okey. Awak tolak dengan kos modal. Kos modal berapa tadi? RM14.65. Okey. Jadi awak tolaklah awak punya ni, dapatlah dia punya ni RM14.65 ni, yang peratusan keuntungan ni. Yang ni dapat dia bila awak tolak kos jualan tolak kos modal. Kos jualan awak tolak dengan kos modal ni, kos jualan ni tolak dengan kos modal, dapatlah peratusan keuntungan ni. Okey. RM14.65. Okey. R ni pula memenuhi kehendak pengguna. Okey. Produk ini telah didapati memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Harga yang ditetapkan adalah berpatutan setelah dianalisis berbanding harga produk yang seakan sama dalam pasaran yang dilakukan. Okey, memenuhi. Maksudnya produk ni dah memenuhi kehendak ataupun keperluan pengguna dengan harga dia yang lebih murah. Okey, ataupun seakan sama dengan harga di pasaran. Okey, dan yang terakhir ialah tempoh masa mencukupi, iaitu produk dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan tidak melebihi anggaran kos. Okey, tempoh masa tadi yang produk tadi anggaran dia nak siapkan tadi berapa? 2 hari. Okey, tempoh masa yang ditetapkan siapkan dalam tempoh 2 hari dan tidak melebihi anggaran kos. Anggaran kos dia tidak melebihi. Okey, cikgu harap murid semua, pelajar semua faham apa yang cikgu ajar tu, iaitu dua benda dalam kaedah penentuan anggaran kos. Yang pertama, penentuan anggaran kos ni dia ada dua kaedah dia untuk kira, iaitu yang pertama kaedah utility ataupun kuantiti, iaitu kira satu persatu, iaitu kira berdasarkan mengikut kuantiti dan juga berdasarkan bilangan unit pengguna. Misalnya berapa yang awak nak, harga seunit awak darat dengan berapa yang awak nak. Okey, tapi dia tidak menghitung keseluruhan kos seperti mendalamnya awak menggunakan konsep kedua, iaitu konsep SMART. Okey, konsep SMART ni cikgu dah ajar, cikgu dah tunjuk tadi satu-satu. S untuk apa, M untuk apa, A untuk apa, R untuk apa, T untuk apa. Kalau awak nak lagi senang, nak lagi ingat, awak shortkan, guna awak punya bahasa awak sendiri. Lepas tu awak jadikan dia SMART ni kepada awak punya apa. Okey, S awak nak saya. M untuk makan, saya makan ayam. R untuk apa, saya makan ayam. Rice lagi, nasi lagi. Macam tu lah. T pula untuk apa, rice, tea, talam ke, macam tu lah. Okey, saya makan ayam. Saya main. Saya main. Macam saya main anak, arnab, apa ni, arnab untuk apa? Cikgu, saya main arnab, Rita tamu. Macam tu lah. Awak boleh buat guna ayat awak sendiri. Okey, cikgu rasa semua boleh ni kalau untuk cerita-cerita ayat ni. Okey, cikgu harap semua dah faham. Okey, sebelum habisnya cikgu punya ni, cikgu akan bagi awak latihan. Cikgu nak awak jawab dan awak boleh
send dekat cikgu bila awak dah siap dan hantar melalui WhatsApp. Okey. Okey. Cikgu harap pembelajaran kita ini awak boleh terapkan dalam kehidupan seharian awak. Misalnya awak gunakan untuk nak kira awak nak meniaga satu-satu ataupun awak nak buat course project macam kehidupan yang biasa yang awak guna, awak nak beli benda ataupun awak nak jual benda-benda tu. Okey. Pembelajaran ini boleh dikaitkan dengan pembelajaran dengan kehidupan seharian kita. Okey. Untuk kelas minggu depan, cikgu nak awak baca dulu tajuk 2.17 iaitu kumpulan kerja yang akan cikgu ajar minggu depan. Awak baca dulu iaitu pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey. Awak baca dulu dalam buku teks tu, dia punya awak bacalah. Dia punya tu, lepas tu kelas minggu depan senang. Supaya dapat smooth kelas kita. So awak bila cikgu dah ajar ni, awak dah tahu dah sikit-sikit yang awak dah belajar. Okey. Okey. Cikgu harap ni cikgu bagi awak punya latihan. Okey. Latihan pengukuhan. Okey. Awak baca satu. Antara berikut padanan manakah yang betul tentang konsep SMART. Okey. S untuk pengukuran pengagihan kewangan. B untuk M untuk projek dilaksanakan dalam sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja. A untuk masa dan sumber kewangan mencukupi. R untuk kesesuaian dan kehendak pengguna. Okey, yang ini kalau awak tak nak salin pun awak tulis apa jawapan dia, lepas tu awak tulis dalam kertas. Okey. Okey, bagi semua untuk semua soalan latihan ni, cikgu nak awak tulis atas kertas. Kalau yang untuk ABC ni, kalau yang untuk objektif ni, 3 objektif ni, kalau awak tak nak tulis soalan pun tak apa. Nak tulis pun lagi bagus, tak nak tulis pun tak apa, awak tulis je dia punya jawapan apa. Tapi kalau untuk soalan subjektif ni, untuk soalan ni, cikgu nak awak tulis sekali dengan soalan. Okey. Apa? Awak tulis sekali dengan soalan dan sekali dengan jawapan. Tulis dalam kertas awak sendiri. Lepas tu awak snap gambar, ambil gambar, awak hantar dekat cikgu. Okey. Nanti cikgu boleh check. Okey. Hantar dalam grup pun boleh. Okey. Nanti cikgu check untuk awak semua. Okey. Okey. Nanti soalan kedua. Berikut merupakan pernyataan berkaitan konsep SMART. Okey. Masa dan sumber kewangan mencukupi untuk menyiapkan projek melibatkan kos dan bahan alatan, kos upah dan overhead. Okey, apakah konsep SMART? Okey. Ini soalan ketiga. Untuk video pula, awak boleh pause dulu untuk awak salin satu soalan. Okey. Okey, ini untuk soalan keempat. 2 kaedah yang boleh dilakukan. Ini senang. Cikgu dah ulang ini berapa kali tadi? Okey, yang ni pula soalan nombor 5. Okey, awak tanda tik. Awak tanda je yang tulis je mana A, mana jawapan dia A, B dan C. Okey. Yang ni pula tanda tik je untuk kos yang terlibat. Tapi untuk soalan ni cikgu nak awak salin dia punya soalan. Okey. Yang ni pula untuk soalan ni. Okey, soalan 6, tandakan tik bagi kos yang terlibat dan pengukuran pengagihan kewangan. Okey. Dan soalan terakhir ialah cikgu nak awak hitung. Okey, awak kira dengan maklumat yang telah diberikan ni, menunjukkan kos terlibat dia nak hasilkan 100 unit projek reka bentuk meja tulis. Macam tadi, lepas tu dia dah bagi dah kos alatan berapa, kos upah berapa, kos overhead berapa. Ni dah jumlah dia dah. Awak just tambah dan awak tengok formula cikgu bagi tadi. Ni hitung kos modal, yang ni hitung kos pengeluaran. Okey. Okey, cikgu harap awak semua boleh siapkan kerja ni dan hantar kepada cikgu dalam minggu ni. Okey. Minggu depan cikgu dah nak masuk tajuk baru. Cikgu dah tak nak dah untuk tajuk ni. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih sudi menonton video cikgu yang telah cikgu buatkan untuk kamu semua. Okey, jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Okey. Terima kasih.